Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hanya dengan takwa kita menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah Aidul Adha pada pagi ini yang penuh barakah ini adalah pengajaran ibadah korban. Hari ini kita menyambut Aidul Adha dengan penuh rasa ketakwaan dan kesyukuran. Kita sambut dengan bertakbir, solat sunnah Aidul Adha, dengan khutbah dan menyembelih binatang korban. Walaupun masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, Aidul Adha tetap dirayakan dengan penuh disiplin, mengikut SOP ditetapkan dan kawalan kendiri masing-masing bagi mengelakkan sebarang penularan semula COVID-19. Aidul Adha mengajar kita erti sebuah pengorbanan yang bersifat ta'budiyah atau kepatuhan dan ketaatan yang tidak berbelah bahagi, yang tidak boleh dipersoalkan dan dipertikaikan mengikut logik akal. Sesungguhnya hanya Allah yang maha besar lagi maha bijaksana dengan segala ketetapannya. Segala ruang lingkup kehidupan manusia hanya kerana Allah. Maha suci Allah dari segala sifat makhluk. Kita sebagai manusia adalah serba lemah dan hina di sisi Allah. Namun Allah maha pengasih dengan memberikan pelbagai nikmat, antaranya nikmat kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan untuk terus mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oleh itu, marilah kita membesarkan Al-Khaliq dengan bertakbir sehingga 13 Zulhijjah dengan penuh rasa insaf dan kesyukuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ibadah korban adalah amal yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban adalah satu ekosistem kemasyarakatan yang berkait rapat dengan rangkaian kehidupan si kaya dan si miskin, rangkaian kehidupan dan kematian, dan rangkaian pemumpukan kehidupan bermasyarakat seterusnya. Lalu kebaikan yang terselah adalah terpaut eratnya hubungan persaudaraan antara anggota masyarakat dan menanamkan semangat hidup berjemaah serta berkasih sayang. Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan ibadah korban berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Yang bermaksud, dan kami jadikan unta, yakni yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah, sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Ibadah korban juga dapat mengajar dan mendidik kita bahawa berkorban adalah suatu perkara yang memerlukan langkah dan strategi yang betul, berilmu pengetahuan dan tekad yang jitu untuk melaksanakannya. Bukan sesuatu perkara yang mengikut hal keadaan biasa dan kewangan yang ada. Usaha bagi mengambil bahagian dalam ibadah korban memerlukan langkah-langkah yang memungkinkan ianya dapat dilaksanakan setiap tahun, tidak kira sama ada melakukan korban dengan satu bahagian atau lebih. Disitulah hakikat ketakwaan yang panjang dan tidak pernah putus kepada Allah. Allah hanya menerima ibadah korban jika dilaksanakan semata-mata kerana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang bermaksud, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin yang berbahagia sekalian, pengajaran yang besar dalam ibadah korban ini ialah menghayati dan mencontohi semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang dikasihi itu, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah menyembelih ini adalah satu ujian yang amat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam korbankan kasih sayang anak dengan memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Ini berarti Nabi Ibrahim AS telah termasuk dalam golongan orang yang berbuat kebaikan. Maka dengan itu Allah membalas orang yang melakukan kebaikan dengan kegembiraan. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fadainahu bidhihin azim, yang bermaksud dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Mengimbau pengorbanan Nabi Ibrahim AS, umat Islam hendaklah tunduk dan patuh dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan sentiasa ingat kepada ancaman Allah jika tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang bermaksud, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah ia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Oleh itu, setiap pengorbanan untuk mencari keridhaan Allah akan dibalas dengan kebaikan dari Allah. Sebagai contoh, Allah turunkan ujian besar dengan virus COVID-19 yang membawa maut ratusan ribu manusia di seluruh dunia. Maka sudah tentu memerlukan pengorbanan dan kesabaran. Memerlukan kepatuhan yang tinggi kepada